Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita dapat bertemu dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian kepada kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, merangkap huraian juga terhadap Syarhul Imam Al-Mahalli terhadap matan Al-Waraqat, yang mana kitab Qurratul Ain adalah kitab karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang merupakan satu kitab yang tujuan beliau adalah ingin menghuraikan secara agak dalam apakah yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Mahalli sewaktu Al-Imam Al-Mahalli menghuraikan matan Al-Waraqat. Cuma dalam kita sudah lama tidak dapat bertemu. Kebetulannya semenjak saya kira dalam semenjak 3 minggu betul-betul kita tak dapat bertemu. Kebetulannya ada urusan-urusan yang tak dapat nak dielakkan dalam 3 minggu yang lepas. Setiap hari Ahad ada je urusan. Tambah pula saya Alhamdulillah direzekikan bayi yang baru. Jadi ada beberapa urusan yang tak sempat saya nak tinggalkan, lalu menyebabkan kelas kita terpaksa ditangguhkan atas sebab-sebab demikianlah. Jadi saya mohon kemaafan kepada semua yang mungkin sudah menunggu agak lama, hampir 3 minggu kita tak dapat bertemu. Dan pada hari ini alhamdulillah dapat kita bertemu semula untuk menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain. Jadi tuan-tuan, perempuan sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam pertemuan yang sebelum ini, iaitu sebelum 3 minggu yang lepas, lebih kurang dalam sebulan yang lepas, kita telah masuk kepada perbahasan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid apabila seseorang mujtahid mendapati ada 2 dalil yang kuat, yang kedua-duanya pula seakan-akan saling bertembung antara satu sama lain. Jadi telah dibincangkan pada pertemuan yang sebelum ini bahawa dalil yang bertembung itu sama ada kedua-duanya, paling kurang 2 dalil yang bertembung lah, mungkin ada 3 ke 4 dan seterusnya. Tapi sekurang-kurangnya pertembungan itu akan berlaku sekiranya ada 2 dalil. Jadi pertembungan ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am, ataupun kedua-duanya adalah khas, atau dalil yang pertama adalah am, maka dalil yang satu lagi pula adalah khas, atau setiap satu di antara dalil itu, katakan ada 2 dalil, setiap dalil itu ada unsur am dan khas. Dalil yang pertama ada unsur am dan khas. Dalil yang kedua pun ada kalimah ammah, ada kalimah am dan juga khas. Dalam masa yang sama kedua-duanya bertembung. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah masuk kepada keadaan yang pertama, iaitu sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am dan bertembung. Lalu dalam pertemuan yang lepas kita telah bicarakan sekiranya 2 dalil am itu bertembung, maka sekiranya si mujtahid mendapati jalan untuk menggabungkan di antara kedua dalil tersebut, maksud gabungkan ni iaitu dengan menyatakan dalil pertama merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua pula sebenarnya bukan merujuk kepada situasi yang sama tetapi situasi yang lain. Kalau si mujtahid tadi dapat membuat kesimpulan sedemikian, maka dalil yang pertama akan difahami merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua pula merujuk kepada situasi yang berbeza. Maka tidak berlakulah pertembungan di antara 2 dalil setelah difahami bahawa setiap satu merujuk kepada situasi yang berbeza.
Dan contohnya sebagaimana telah dibincangkan sebulan yang lepas, iaitu apabila Rasulullah pernah menyatakan saksi yang paling baik adalah saksi di mahkamah yang yang belum lagi diminta, yang tidak disuruh untuk menjadi saksi, tiba-tiba dia secara sukarela menyatakan bahawa dia menjadi saksi. Tetapi dalam masa yang sama ada juga dalil daripada baginda Nabi SAW yang menyatakan saksi yang buruk adalah saksi yang tidak disuruh menjadi saksi, tetapi dia pula yang menjadi saksi secara sukarela. Jadi di sini berlaku pertembungan, lalu difahami bahawa saksi yang buruk itu, iaitu apabila dia menjadi saksi tanpa diminta, itu sekiranya orang yang membawa kes itu di mahkamah mengetahui siapakah yang boleh menjadi saksinya. Manakala sabdaan Nabi yang menyatakan saksi yang terbaik adalah saksi yang memberikan penyaksian di mahkamah secara sukarela tanpa disuruh oleh orang lain, itu merujuk kepada keadaan sekiranya orang yang membawa kes itu ke mahkamah, dia tidak mengetahui siapakah yang boleh menjadi saksi dalam membenarkan kenyataannya. Dan itu telah dibincangkan secara panjang lebar dalam pertemuan yang lepas. Pertemuan yang lepas, kalau saya tak silap, pada 26 hari bulan 12 tahun lepas. Alhamdulillah, yang sudah sebulan berlalu dan Alhamdulillah pada hari ini kita direzekikan dapat bertemu semula. Jadi kita akan masuk kepada keadaan yang seterusnya. Masih lagi sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am. Tetapi kalau sebelum ini, sebulan yang lepas kita bicara sekiranya mujtahid mendapati di sana ada kefahaman yang menunjukkan bahawa dalil pertama merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua merujuk kepada situasi yang berbeza, itu dinamakan al-jam'u. Dia boleh menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Namun sekiranya si mujtahid setelah berfikir, meneliti, menyemak, membuat kajian, tidak pula mendapati satu petunjuk yang menunjukkan bahawa dalil yang pertama merujuk kepada situasi tertentu, dalil yang kedua merujuk kepada situasi yang lain, beliau tidak mendapati perkara tersebut. Yang beliau dapati hanyalah dua dalil yang seakan-akan merujuk kepada satu situasi semata-mata dan kedua-duanya bertembung dalam keadaan kedua-duanya adalah kuat. Jadi mana satu yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh si mujtahid tersebut. Jadi kita akan masuk pada kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berbunyi, wa illam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lami at-tarikh. Okey, itu matan yang kita akan mula mempelajarinya pada siang hari ini. Sekiranya tidak mungkin untuk digabungkan di antara kedua-dua dalil yang saling bertembung tersebut, maka si mujtahid tidak dapat menjumpai kemungkinan dalil pertama merujuk kepada satu situasi yang berbeza dengan situasi yang diinginkan oleh hadis yang kedua. Beliau tidak mendapati perkara tersebut. Bahkan yang beliau fahami hanya merujuk kepada satu keadaan dan beliau tak tahu macam mana nak buat kerana kedua-duanya saling bertembung. Maka ketika ini kata Imam Al-Haramain, yutawaqqafu fihima, hendaklah berhenti. Maknanya seseorang mujtahid itu dia tidak boleh membuat sebarang ijtihad ketika itu. Maknanya dia kena tidak mengeluarkan sebarang pandangan beliau dalam masalah fiqh yang berkaitan dengan dua dalil yang bertembung itu. Kalau orang tanya, Syekh nak buat macam mana ni? Saya kata saya tak tahu. Ada dua dalil dan kedua-duanya bertembung dan saya tak faham apa yang diinginkan oleh dua dalil tersebut. Tentu saya tidak dapat memberikan keputusan berdasarkan ijtihad saya. Jadi si mujtahid tadi tidak boleh membuat sebarang keputusan apabila dia mendapati dua dalil yang bertembung. Sekiranya si mujtahid itu tidak mengetahui illam yu'lami tarikh, sekiranya sejarah dua dalil tersebut tidak diketahui. Maksud dia, si mujtahid tidak mengetahui antara dua dalil ini mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih terkemudian. Okey. Jadi kita akan mula masuk perbahasan ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi
wa qurra'i qurratil 'aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa huwa syarihun li matnil waraqat wa huwa aidan syarihun li syarhil Jalalil Mahalli rahimallahu sayyidana al-imam Imam al-Haramain al-Juwaini wal Imam al-Mahalli rahimahumallahu wa rahimallahu aidan jami'a syuyukhina amin. Qala sayyiduna al-Imam al-Hattab al-Maliki wa illam yumkinil jam'u bainahuma ay bainan nassain yutawaqqafu fihima 'anil 'amali bihima illam yu'lami tarikhu ila ay yazhara murajjihun li ahadihima. Sekiranya tidak mungkin untuk digabungkan di antara kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya? Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki ay bainan nassain. Maksud kedua-duanya di sini iaitu di antara dua nas, iaitu dua dalil, sama ada dua-duanya ayat Quran atau dua-duanya hadis atau satu ayat Quran satu hadis dalam keadaan status kedua-duanya kuat. Kalau tak mampu untuk digabungkan di antara kedua dalil tersebut, iaitu di antara dua nas tersebut, maka yutawaqqafu fihima, hendaklah berhenti pada kedua-duanya. Maksud berhenti ai berhenti anil amali bihima, iaitu berhenti daripada beramal dengan kedua-duanya. Maksudnya si mujtahid tadi tidak boleh berpegang dengan mana-mana dalil yang bertembung tersebut. Dia tidak boleh mengeluarkan ijtihadnya berdasarkan dalil yang pertama atau berdasarkan dalil yang kedua, kerana beliau sendiri mendapati kedua-duanya adalah dalil yang kuat tetapi bertembung pada pemikirannya. Jadi dia hendaklah berhenti, maksudnya dia tidak mengambil sebarang tindakan, dia tidak mendatangkan sebarang ijtihad berasaskan mana-mana dalil yang bertembung tersebut. Illam yu'lami tarikh, sekiranya tarikh iaitu sejarah tidak diketahui. Maksud sejarah ni iaitu sejarah penurunan dua dalil ini. Maksudnya apabila si mujtahid mendapati dua dalil saling bertembung dan dia tidak mampu untuk mengkhususkan dalil pertama untuk situasi, manakala dalil yang kedua pula untuk situasi yang lain, dia tak mampu nak buat begitu, maka kalau dia tak tahu antara dua dalil ni mana yang datang dulu daripada yang satu lagi, maknanya kalau dua-dua ayat Quran dia tak tahu antara ayat pertama dengan ayat kedua ni mana yang turun dulu. Kalau di antara hadis dengan hadis dia tak tahu Nabi sebut yang dalil pertama dulu ke atau dalil yang kedua dulu, atau ayat Quran dan hadis dia tak tahu antara ayat Quran dengan hadis ni mana yang disebut dahulu, mana yang datang dahulu, adakah Al-Quran datang dulu baru hadis atau hadis datang dulu baru Quran. Jadi dia tak tahu. Maka kalau tak tahu apa dia kena buat, yutawaqqafu fihima, dia hendaklah mengambil sikap untuk tidak berpegang dengan mana-mana dalil yang bertembung tersebut, ila an yazhara murajjihun li ahadihima, sehinggalah zahir murajjih iaitu dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Sekarang ni kedua-dua dalil itu bertembung dan kedua-duanya kuat. Si mujtahid pula tak tahu macam mana nak menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Si mujtahid juga tak tahu antara dua dalil itu mana yang dahulu, mana yang kemudian. Maka ketika itu apa yang dia perlu buat? Dia tidak boleh mengambil sebarang tindakan sampai bila? Sehinggalah dia jumpa petunjuk lain, qarinah lain, dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Kalau dia sudah menemui petunjuk lain, dia panggil qarinah, yang menunjukkan antara dua dalil ini yang paling kuat adalah dalil pertama contoh, atau dalil yang kedua contohnya, maka kalau dia dah jumpa ada petunjuk, dia berpeganglah dengan dalil yang telah dikuatkan oleh petunjuk tersebut. Kalau sampai sudah dia tak jumpa juga, maknanya dia perlu bersikap amanah dengan menyatakan saya tidak tahu manakah satu hukum yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam situasi ini ada dua dalil, dua-dua kuat, dua-duanya pula menunjukkan dua hukum yang berbeza, saya pula tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian. Jadi ketika itu dia kena bersikap amanah dengan menyatakan ana la adri, saya tidak tahu. Tapi kalau dia tahu mana satu dulu, mana satu kemudian, maknanya contoh antara dua ayat ni dia tahu ayat ni turun dulu, baru ayat yang satu lagi, maka ketika itu
Kalau dia tak mampu nak gabungkan di antara dua dalil tersebut, maka apa yang dia perlu lakukan? Dia kena berpegang dengan dalil yang paling lewat. Maksudnya dia menggunakan konsep an-naskhu. Dalil yang kemudian menasahkan, memansuhkan dalil yang lebih awal. Jadi kalau dia tahu mana satu dulu, mana satu kemudian, tak ada masalah lah ketika itu. Dia akan terus berpegang dengan dalil yang paling lewat. Tapi kalau dia tak tahu mana satu yang datang dahulu, dalil yang pertama atau dalil yang kedua, maka ketika itu dia hendaklah mengambil sikap tidak membuat sebarang ijtihad. Sampai bila? Sampailah dia mendapati ada petunjuk yang menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung tersebut. Okey, jadi Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah ada mendatangkan contoh untuk memahamkan kita apa contoh secara realiti yang berlaku, yang mana kedua-dua dalil itu kuat tetapi bertembung antara satu sama lain dalam masa yang sama. Tidak pula si mujtahid itu mendapati cara untuk mengkhususkan dua situasi untuk dua dalil tersebut. Maksudnya situasi pertama untuk dalil pertama, situasi yang kedua untuk dalil yang kedua. Si mujtahid tak jumpa jalan, tak jumpa cara untuk menggabungkan, iaitu mengkhususkan satu dalil kepada satu situasi tertentu. Dalam masa yang sama tak tahu pula mana satu dulu, mana satu kemudian. Baik, contohnya apa? Kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, kitab ni kitab Imam Al-Hattab dalam surah Al-Imam Al-Mahalli. Sebab kita semua sedia maklum, kitab Qurratul Ain adalah huraian kepada kalam Al-Imam Al-Mahalli. Dan Imam Al-Mahalli pula menghuraikan matan Al-Waraqat. Jadi dalam kitab Al-Hattab Al-Maliki ni, dalam kitab Qurratul Ain ini, ada petikan-petikan yang tidak diubah oleh Al-Imam Al-Hattab. Ada juga petikan Imam Al-Mahalli yang diubah sedikit. Ada juga tambahan khusus yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab. Jadi kebetulan sekarang ni kalau kita tengok kepada kitab Syarhul Mahalli, ini adalah ayat Imam Mahalli. Misaluhu qauluhu ta'ala aw ma malakat aymanukum. Wa qauluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtayn. Okey, contoh dia apa? Dua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Satu firman yang menyatakan au ma malakat aymanukum. Ayat ini, ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga ini menunjukkan seseorang itu dia hanya boleh menunaikan tanggungjawab batinnya dengan isterinya atau dengan hamba-hamba sahaya milik dia. Jadi menunjukkan hamba-hamba sahaya boleh dimiliki oleh seseorang untuk tujuan hubungan intim. Tapi dalam ayat wa an tajma'u bainal ukhtain, surah An-Nisa juga, tapi ayat yang ke-23, ayat ini melarang pula seseorang untuk menggabungkan dua orang wanita adik-beradik dalam satu kekeluargaan. Maksud dia tak boleh satu orang dia ada dua isteri contohnya, yang mana isteri pertama dengan isteri kedua adalah adik-beradik. Tak boleh. Dah kahwin dengan seorang isteri, adik-beradik perempuan dia yang lain sudah tidak lagi boleh dikahwini oleh sang suami. Melainkan kalau isteri itu meninggal dunia, maka ketika itu barulah si suami boleh berkahwin dengan mana-mana adik perempuan atau kakak perempuan bagi arwah isterinya. Jadi Allah melarang berlaku gabungan di antara dua orang wanita yang kedua-duanya adalah adik-beradik dalam hubungan intim antara seorang lelaki dengan dua wanita tersebut. Jadi kata Al-Imam Al-Hattab, kalau ikut asal kalam Imam Al-Mahalli, al-awwalu, lalu Imam Al-Hattab tukar sikit, beliau tambah huruf fa, fal awwalu. Asalnya fal awwalu. Tetapi Imam Al-Hattab tukar kepada al-awwal. Dibuang huruf fa pada kalam Imam Al-Hattab, Imam Al-Mahalli. Al-awwal yujawwizu jam'al ukhtayn bimilkil yamin. Wathani yuharrimu dhalik.
Dalil yang pertama iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi au ma malakat aymanukum. Maknanya seseorang itu dia boleh menunaikan hak batinnya dengan isteri atau dengan sesiapa sahaja hamba sahaya perempuan miliknya. Jadi ayat yang pertama ni iaitu surah An-Nisa yang ketiga telah mengharuskan gabungan dua orang saudara perempuan apabila kedua-duanya adalah hamba. Sebab Allah Ta'ala menyebut au ma malakat aymanukum, atau siapa sahaja yang telah menjadi hamba perempuanmu. Tanpa dalam ayat ini Allah membuat sebarang pengecualian. Jadi kefahaman yang difahami daripada ayat surah An-Nisa ayat ketiga ini menunjukkan mana-mana sahaja hamba perempuan milik seseorang lelaki, maka sang lelaki tersebut boleh melakukan hubungan intim dengan hamba perempuan tersebut. Tak kira lah berapa banyak hamba dia. Tak kira siapa pun hambanya. Jadi ketika itu tahulah kita kalau ikut kefahaman umum dalam ayat yang pertama ini menunjukkan seseorang boleh memiliki dua orang hamba perempuan adik-beradik dan boleh si tuan tadi bersama dengan kedua-dua hamba perempuan tersebut. Tetapi dalam masalah ini kata Imam Al-Mahalli wasani yuharrimu zalik. Dalil yang kedua pula mengharamkan perkara tersebut, iaitu mengharamkan gabungan di antara dua adik-beradik dalam hubungan intim. Sebab dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman wa an tajma'u bainal ukhtain, kamu menggabungkan di antara dua orang dua orang adik-beradik perempuan. Allah Ta'ala dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ke-23 ni Allah menyatakan wanita-wanita yang tidak boleh dikahwini, ibu kita, adik-beradik kita, ibu susuan kita. Dan antara yang diharamkan juga adalah kita mengahwini seorang wanita dan juga kita mengahwini kakak dia atau adik perempuannya dalam masa yang sama. Jadi ia diharamkan. Jadi menggabungkan di antara dua orang adik-beradik perempuan dalam satu hubungan intim itu diharamkan oleh syariat. Walaupun mungkin hubungan intim itu tak berlaku serentak. Hari pertama dengan adik yang pertama, dengan si kakak contoh. Hari kedua si tuan itu bersama pula dengan adik perempuan yang kedua. Jadi dia bukan pada hari yang sama tetapi berlaku gabungan hubungan intim tersebut. Gabungan dari sudut maknanya kedua-duanya adalah hamba kepada si tuan dan si tuan pula melakukan hubungan tersebut. Jadi ayat yang kedua ini secara zahirnya mengharamkan. Jadi ketika itu kalau orang tanya, saya ada memiliki dua orang hamba perempuan. Kalau saya sudah bersama dengan si kakak, adakah boleh keesokan harinya atau petang ni atau bila-bila sewaktu kakak masih ada, masih hidup, saya juga bersama pada hari yang seterusnya atau waktu yang seterusnya dengan sang adik pula. Boleh atau tidak? Kalau ikut ayat pertama, yang difahami daripada ayat pertama, membenarkan. Kalau ikut ayat yang kedua, tidak membenarkan. Dalam keadaan kedua-duanya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama tak pula dapat diketahui antara dua ayat ini mana yang dahulu, mana yang kemudian. Maka dalam situasi ini, kedua-dua ayat ini adalah am. Sebab disebut au ma. Ma ini sebagaimana kita semua sedia maklum lil umum. Apa sahaja. Kemudian bainal ukhtain, gabungan di antara dua saudara perempuan. Ia juga bersifat umum, iaitu Allah mengharamkan kita menggabungkan mana-mana dua orang saudara perempuan di dalam satu akad, dalam hubungan intim. Lalu ketika timbul pada zaman Sayyidina Uthman, kata Al-Imam Al-Hattab, fatawaqqafa fiha Uthman radhiyallahu anhu lamma su'ila anha wa qala ahallathuma ayatun wa harramathuma ayatun. Jadi apabila perkara ini ditimbulkan dan ditanya kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan yang merupakan
menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah seorang khulafa ar-rasyidun, dan dalam masa yang sama merupakan salah seorang mujtahid di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila soalan ini diajukan kepada beliau, adakah boleh seseorang itu melakukan hubungan intim dengan dua orang hamba perempuan yang kedua-duanya adalah adik-beradik? Boleh atau tidak? Lalu Sayyidina Osman mengambil sikap berhenti daripada menyatakan sebarang pandangan. Kenapa? Kerana dua ayat itu saling bertembung. Tidak pula Sayyidina Osman dapat menggabungkan di antara dua ayat tersebut. Dalam masa yang sama tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian. Maka ketika itu tidak boleh mengeluarkan sebarang pandangan. Kata Sayyidina Osman, satu ayat telah menghalalkan kedua-dua hamba tersebut untuk digauli, untuk dilakukan hubungan intim kepada mereka berdua, iaitu ayat surah An-Nisa ayat yang ketiga, au ma malakat aymanukum. Tetapi satu ayat lagi kata Sayyidina Osman mengharamkan pula kedua-dua wanita itu digauli, iaitu ayat surah An-Nisa ayat yang ke-23, wa an tajma'u bainal ukhtain. Lalu oleh kerana Sayyidina Osman tidak mendapati mana satu di antara dua ayat ini dalam situasi seorang lelaki memiliki dua orang hamba adik-beradik ni, Sayyidina Osman tak jumpa cara, seorang mujtahid tak jumpa cara, maka sikap yang perlu dilakukan adalah at-tawaqquf, iaitu bersikap berdiam diri, tidak mengambil sebarang keputusan, tidak mengeluarkan sebarang pandangan ijtihad dengan berdasarkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung tersebut. Kemudian disebut dalam kitab ini, summa hakamal fuqaha'u bitahrim lidalilin akhar wa huwa annal asla fil abda' at-tahrim. Kemudian para fuqaha telah menghukum, maknanya setelah benda ini berlaku, dan akhirnya para fuqaha selepas itu membuat kajian, mereka telah mendapati kedua-dua ayat ini saling bertembung dan mereka tidak tahu cara untuk menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Dalam masa yang sama tak tahu mana satu dahulu, mana satu kemudian. Maka ketika itu para fuqaha telah mendapati, selepas itu mereka buat kajian, mereka mendapati di sana ada dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua ayat ini bagi masalah seorang lelaki memiliki dua orang hamba perempuan yang kedua-duanya adalah adik-beradik. Apakah dalil tersebut? Apakah qarinah, dalil penyokong tersebut? Iaitu satu kaedah yang berbunyi al-aslu fil abda' at-tahrim. Al-aslu maksudnya ar-rajihu fil abda', al-abda' maksudnya al-furuj. Al-abda' iaitu kemaluan. Yang rajih maksudnya yang kuat, yang dipegang pada kemaluan itu, pada hukum yang hakam yang berkaitan dengan kemaluan adalah pengharaman. Maknanya kalau kita tidak mendapati sebarang dalil yang membenarkan, tidak boleh kita berpegang bahawa sesuatu isu yang berkaitan dengan hubungan seksual ini dibenarkan. Maknanya yang kuatnya tidak dibenarkan, melainkan kalau ada dalil yang membenarkan. Jadi kaedah ini sangat kena dengan ayat ke-23 surah An-Nisa, iaitu wa an tajma'u bainal ukhtain. Maka apabila ada dalil yang ketiga, yang dalil ini menyokong salah satu di antara dua dalil tersebut, maka akhirnya para fuqaha berpandangan seorang lelaki kalau mempunyai dua orang hamba perempuan, kalau dia sudah bersama dengan hamba perempuan yang pertama, maka dia sudah diharamkan selepas itu untuk bersama pula dengan hamba perempuan yang kedua dalam keadaan kedua-dua hamba itu adalah adik-beradik. Ini yang dinyatakan dalam perbahasan ini. Ini contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab juga Al-Imam Al-Mahalli, bagaimana sekiranya kedua-dua dalil itu adalah berstatus am, dalil itu adalah am, dalam masa yang sama bertembung, dalam masa yang sama tidak diketahui mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih kemudian.
dan dalam masa yang sama tidak ditemui pula sebarang dalil lain yang menyokong salah satu. Jadi kisah Sayyidina Osman itu contoh seseorang mujtahid yang tidak menemui sebarang dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung. Manakala apa yang berlaku selepas zaman Sayyidina Osman iaitu para fuqaha menemui satu kaedah iaitu al-aslu fil adha' al-hurmah ataupun at-tahrim. Lalu ada sokongan lain yang menguatkan ayat yang ke-23 surah An-Nisa. Maka dalam isu seorang yang memiliki dua hamba perempuan yang kedua-duanya adalah adik-beradik, maka kalau sudah berlaku hubungan intim dengan salah seorang di antara dua hamba perempuan tersebut, maka si tuan tadi sudah tidak lagi boleh melakukan hubungan intim dengan hamba perempuan yang kedua pula. Sama ada yang kedua tu si kakak atau si adik. Itu kalau tidak tahu mana satu dahulu, mana satu kemudian. Kalau tahu, mai dua dalil itu kedua-duanya am, bertembung dalam masa yang sama, tahu pula mana satu dahulu, mana satu kemudian. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menghuraikan matan Al-Waraqat serta syarahan Al-Imam Al-Mahalli, فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ. Ada sebagian nuskhah فَيَنْسَخُ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَأَخِّرُ. Ada sebagian nuskhah begitu. Nuskhah kalau ikut matan Waraqatnya saya tak jumpa nuskhah seperti itu, tapi dalam kitab Qurratul Ain ada sebagian nuskhah yang berbunyi فَيَنْسَخُ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَأَخِّرُ. Dan ada pula nuskhah yang kena dengan matan Waraqat yang asal iaitu fayunsakhul mutaqaddimu bil mutaakhiri. Sekiranya diketahui tarikh, iaitu diketahui sejarah penurunan dua dalil yang bertembung tersebut, maknanya tahu mana satu yang dahulu, mana satu yang kemudian. Maka kalau tahu mana satu dahulu, mana satu yang kemudian, maka yang terdahulu akan dimansuhkan oleh yang terkemudian. Kalau dua dalil itu saling bertembung dalam masa yang sama, kita tahu mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih terkemudian, yang terkemudian akan memansuhkan yang lebih awal. Apa contoh? Kata Imam Al-Mahalli, kama fi ayatai iddatil wafati wa ayatai al-musabarah. Seperti apa yang ada di dalam dua ayat yang menceritakan tentang iddah yang perlu dilaksanakan oleh seorang wanita yang kematian suami. Dan begitu juga contoh yang seterusnya iaitu pada dua ayat yang menceritakan apa sikap yang perlu dilakukan oleh tentera Islam apabila mendapati jumlah musuh lebih ramai. Jadi ini adalah contoh yang menunjukkan bahawa kalau si mujtahid tidak mendapati cara untuk menggabungkan di antara dua dalil yang bertembung dalam keadaan kedua-duanya adalah am, kemudian si mujtahid tahu antara dua dalil tersebut mana yang lebih awal, mana yang lebih terkemudian, maka ketika itu hendaklah dipegang pandangan yang ataupun hendaklah dia berpegang dengan dalil yang paling terkemudian. Contoh macam isu iddah wafah. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa wanita itu hendaklah, yang sudah kematian suaminya, dia hendaklah beriddah, iaitu tidak akan berkahwin dengan mana-mana suami yang baru, melainkan setelah berakhir setahun lamanya. Maksudnya setelah si suami meninggal, tunggu setahun, barulah selepas itu boleh berkahwin. Maksudnya iddahnya setahun. Tetapi ini adalah ayat yang lebih awal. Ayat yang lebih lewat yang turun kepada Nabi pula menyatakan iddah seorang wanita yang kematian suaminya adalah dia hendaklah menunggu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Maka beza antara 4 bulan 10 hari dengan setahun. Kedua-duanya ayat Quran dan kedua-duanya kuat. Cuma antara dua ayat ini mana yang dahulu, mana yang kemudian. Yang lebih dahulu adalah ayat yang mewajibkan iddah selama setahun. Manakala ayat yang lebih lewat pula
adalah ayat yang menceritakan bahawa iddah itu hanya 4 bulan 10 hari, maka apabila diketahui dari sudut sejarah dua dalil tersebut, maka kita berpegang dengan dalil yang paling lewat. Jadi dalam isu isu iddah tadi, contohnya yang dipegang oleh para mujtahid adalah wanita yang kematian suami hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari, bukan lagi beriddah selama setahun. Yang setahun itu adalah yang berlaku sebelum turun ayat yang menyatakan bahawa iddah adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, wal muradu bil mutaakhiri al-mutaakhiru fil nuzul lal mutaakhiru fit tilawati wallahu a'lam. Yang dimaksudkan dengan yang terkemudian, sebab sekiranya kita tahu sejarah, mana yang terkemudian akan memansuhkan yang terdahulu. Jadi apa maksud dalil yang terkemudian? Lalu kata Imam Al-Hattab, yang dimaksudkan dengan dalil yang terkemudian adalah yang terkemudian pada penurunan, bukannya yang terkemudian dari sudut bacaan. Sebab kalau kita buka Al-Quran, kita akan baca muka surat pertama dulu, lepas tu muka surat kedua, lepas tu ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Jadi kalau kita jumpa dua ayat yang bertembung, satu di muka surat yang ketiga, satu di muka surat yang keempat, adakah ini bermaksud ayat pada muka surat yang keempat akan memasukkan ayat muka surat yang ketiga? Jawapannya tidak. Walaupun berlaku ayat pada muka surat keempat lebih lewat ditulis pada mushaf, dan juga akan lewat pada bacaan dalam solat contohnya, atau bacaan dalam luar solat. Tetapi yang dimaksudkan dengan yang lebih lewat di sini bukan pada tulisan, bukan pada susunan di dalam Al-Quran. Sebaliknya yang paling lewat dari sudut penurunan. Sebab Al-Quran yang kita baca pada hari ini disusun, itu adalah berdasarkan perintah Allah. Allah perintahkan Sayyidina Jibril untuk maklum kepada Nabi, ayat-ayat yang turun ni letakkan ayat yang mula-mula ayat ni, betul, ayat yang kedua seterusnya sampailah akhirnya surah An-Nas. Tetapi bukan bererti ayat pada muka surat yang ke-10 contohnya itu lebih awal daripada ayat yang ke-11. Tak tentu juga. Mungkin ayat pada muka surat yang pertama lebih awal daripada ayat muka surat yang ke-200. Tak tentu juga. Jadi kata Imam Al-Hattab, yang dimaksudkan dengan ayat, dengan dalil yang lebih lewat adalah yang lebih lewat pada penurunan, bukan yang lebih lewat dari sudut bacaan. Maksud dia dari sudut tulisan di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira sekadar ini dahulu saja. Kita sepatutnya ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Tapi kebetulannya ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan, termasuklah bayi saya yang baru lahir ni. Jadi saya mohon kemaafan, saya berhenti awal sikit kali ini. Kita baca selama 40 minit. Lagi 20 minit tu saya tak dapat untuk meneruskan untuk pagi ini, dan insya-Allah sekiranya Allah Taala merezekikan kita pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada perbahasan wa kadza idza kana khassain. Begitu juga sekiranya kedua-dua dalil yang bertembung itu kedua-duanya adalah khas. Dalil pertama pun khas, dalil kedua pun khas dan bertembung. Maksudnya yang telah kita bincangkan pada hari ini dan sebulan yang lepas itu adalah perbincangan sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am. Dua-duanya am tetapi bertembung. Jadi kita dah tahu dah cara penyelesaiannya. Yang pertama, si mujtahid kalau dapat memahami bahawa dalil yang pertama merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua merujuk kepada situasi yang berbeza, maka dia kena berpegang dengan konsep itu, iaitu gabungan di antara dua dalil. Dengan menyatakan dalil pertama merujuk kepada situasi tertentu, dalil yang kedua pula merujuk kepada situasi yang satu lagi. Kalau dia tidak mampu untuk menemui sebarang petunjuk yang menunjukkan bahawa dua hadis itu merujuk kepada dua situasi yang berbeza, kalau dia tak jumpa cara kefahaman sedemikian, maka dia kena tengok antara dua dalil itu mana yang lebih awal dari sudut penurunan dan mana yang lebih lewat. Kalau dia tahu, maka yang lebih lewat akan dipegang, manakala yang lebih awal tidak dipegang kerana sudah dianggap sebagai telah dimansuhkan. Tapi kalau dia tak tahu antara dua ayat ini, antara dua hadis ini, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih terkemudian, maka ketika itu dia hendaklah mengambil
satu sikap, iaitu dia tidak akan berijtihad dengan mana-mana di antara dua dalil yang bertembung sebut selagi dia tak jumpa petunjuk yang ketiga, dalil yang ketiga yang menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung tersebut. Selagi dia tak jumpa, selagi itulah dia tidak akan berijtihad dalam isu itu. Kalau dia jumpa, maka dia hendaklah berpegang dengan dalil yang telah disokong oleh petunjuk yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih kepada semua dan saya mohon kemaafan di atas kesilapan saya dan juga begitu juga dengan suasana pembacaan kitab Qurratul Ain yang sudah terlewat dekat sebulan. Saya berhalangan dalam tempoh sebulan yang lepas dan akhirnya pada hari ini Allah rezekikan kita dapat bertemu lagi. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada perbahasan wa kaza idza kana khassain insyaallah subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.